السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا عليم يا رحمن علمنا القرآن، علمنا البيان، علمنا التأويل، وفقهنا في الدين، وادخلنا في عبادك المخلصين المهتدين، واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين المنتصرين المقربين السابقين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Ikhwan, akhwat sidang i'tikaf yang dimuliai Allah sekalian, kita terus menerus menyambung bacaan dan tafsir kita daripada suratul Hajj, daripada ayat 49 hingga kepada seterusnya insyaallah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ayyuhan nasu innama ana lakum nadhirum mubin. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى
ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا
يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. Alhamdulillah, dapat sama kita membaca akan ayat-ayat Allah dan mendengarnya dengan tadabbur. Daripada ayat 49 daripada surah Al-Hajj hingga sampai kepada 60. Allahus Sami'ul Basir, yang menambah hidayat, taufik, cahaya, barakah, iman dan amal saleh kepada sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala masih duk beroyak akan peraturan dia buat kepada manusia. Dia atur dan dia menyusung ala dunia, menyusung ala akhirat. Dia sebagai Tuhan di dunia dan Tuhan di akhirat. Tuhan yang menjadikan langit, Tuhan yang menjadikan bumi, Tuhan yang menjadikan segala-galanya. Dia meroyak kepada kita. Sangat kenalah kalau kita nak kira pada kira-kira tu. Lalu itulah dia kata, ini di antara panggilan ya ayuhan nas yang agak kali yang banyak dah. Selalu panggil dengan ya ayuhan nas. Sebeda oleh Muhammad kata oleh Muhammad, ya ayuhan nas, sekalian manusia. Kena panggil manusia ni. Kalau tak panggil, ya tak mari dengar. Ni ya panggil dakwah, gambar-gambar dakwah. Nabi adalah da'iyan ilallahi biiznihi wassirajam munira. Allah Ta'ala hantar dia tu sebagai pendakwah. Nah, jadi itulah maka dia disuruh panggil manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, innama ana lakum nadhirum mubin. Tak adalah kata hei Bani Israel atau hei Quraisy, hei orang-orang Arab. Tak. Yesus panggil hei manusia. Sebab Nabi Muhammad SAW diutus untuk sekalian manusia dalam alam ini. Sesungguhnya aku ni, Nabi Muhammad kata, adalah pemberi amaran yang sangat nyata bagi kamu. Orang yang tolong rakyat kata hari dapat mung ni nak temu balah tu, naklah kamu beringat. Sebab tiap-tiap orang marilah dunia, tak ada siapa seorang habuk bawa plan nak jalan belah mana lah dunia ni. Manusia berhajat kepada seorang Nabi yang duk cerita akan perjalanan dia hari depan nak jadi belah mana tu adalah masuk daripada hajat yang daruriyah, yang terpaksa, tak boleh. Tak ada Nabi royak pakai belak selalu. Sebab tiap-tiap orang mari tu ia bergagal belaka, bergagal. Hidup sehari-hari tu bergagal. Bila tak ada line, tidak ada suatu garisan tidak ada satu planning daripada pencipta alam ini, iaitu Allah, maka dia pergi dalam rabuk meraba-raba begitulah. Itulah, lalu tu dia kata, akulah orang yang beri amaran. Takut mu jatuh parit, takut mu susah begitu begini, dikatakan nazir mubin, yang sangat nyata. Tidak jadi makna keliru-keliru lagi tentang nazarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
berdasarkan nazarah itu, berdasarkan kepada amaran atau berita-berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad, hal masalah perjalanan hari depan bagi manusia, tiap-tiap orang hai manusia, terbitlah dua sikap besar-besar. Satunya, falladzina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa rizqun karim. Maka orang-orang yang beriman, dengan sebab aku beri berita ngeri atau aku beri amaran, orang beriman kepada amaran aku. Amaran itulah agama tu. Amaran itulah dinamakan al-Islam, dinul Islam, dinamakan nazir atau nazarah atau amaran, kamteran atau warning. Nah gitu. Falladzina amanu wa amilus salihat, kepada ajaran tadi, lahum maghfiratun wa rizqun karim, bagi mereka itu adalah keampunan dari Allah atas sedikit sebanyak keterlanjuran dalam hidup hak dia jalan tak kena tu. Allah Ta'ala, nah apa yang tok ke belaka maghfirah, Allah Ta'ala ampun belaka, wa rizqun karim, dan dapat hidup dengan keadaan diberi rezeki yang cukup mulia sekali. Nah, yang mulia, tak ada berasa hidup dia tu tegang tak. Nah, segala kejahatan, keterlanjuran, ketersalahan dia tu diampun, dan rezeki dia tu cukup mulia sekali. Kata ulama, rizqun karim ni ialah dalam syurga. Nah, ialah syurga lah. Maghfiratun tu muqaddimah nak masuk syurga, kerana syurga tidak menerima orang yang berdosa. Sebelum masuk syurga kena lalu akan apa dia kerabuankan ataupun acara pengampunan dari Allah Ta'ala dulu. Acara pengampunan dari Allah tu sudah tu barulah warizqun karim. Nah, kerana tempat penyudahan hidup ni di akhirat, bukan di dunia. Di dunia merupakan tempat ujian untuk mendapat balasan di sana. Adapun orang yang menyekat-nyekatkan daripada mengikut amaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia belah mana? Walladzina sa'u fi ayatina mu'ajizin. La ilaha illallah. Dan orang-orang yang berusaha menyekat-nyekat daripada mengikut akan ayat-ayat kami, keterangan-keterangan kami. Nah, secara gapo bersungguh-sungguh, secara gapo dia sengaja, secara nak melemahkan orang. Ulaika ashabul jahim. Mereka itu adalah tuan-tuan kepada neraka jahim. La ilaha illallah. Itulah tubik dua puak orang yang aku ni sebagai nadhirum mubin kepada dia. Manusia tu ada dua puak. Puak pertama, falladzina amanu wa amilus salihat lahum maghfiratun wa rizqun karim. Puak yang kedua, walladzina sa'u fi ayatina mu'ajizina ulaika ashabul jahim. Waliyazbillah min dhalik. Itu puak yang kedua. Nasallallahu salamah, minta jauh daripada bala-bala daripada puak yang kedua. Nah, sa'u fi ayatina mana? Amalu fi ibtaliha. Nah, mana usaha untuk nak mengharu-birukan, merusakkan ataupun nak ikut ajaran Allah Ta'ala kepada suatu cara yang tak betul, ataupun kepada fahaman yang salah. Mu'ajizin, hal kada suka kata puak dia tu boleh melemahkan Islam dengan sebab usaha haru biru dia tu. Itu makna mu'ajizin. Oranglah tu Allah Ta'ala beri hukumannya ulaika ashabul jahim. Dua puak ni ada sampai hari ini. Ada sampai hari. Mudah-mudahan kita daripada puak yang pertama. Amin ya rabbal alamin.
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. La ilaha illallah. Kata setengah-setengah ulama ahli tafsir, sebab nuzul ayat ni ialah tak kala turun suratul Najmi, Nabi pun baca suratul Najmi hingga sampai kepada ayat afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Puak syaitan kata ya kata Puak Quraisy kata suka Puak Quraisy. Nabi sebut tak ada duk maki ke Tuhan dia. Nah, Nabi sebut ni suruh pakak fikir dalam ayat ni. Suruh pakak fikir, mung tak tengok kepada Lata dan Uzza dan Manat tu. Lalu itulah puak-puak Quraisy nyamik peluang. Tengok tu ya ta Muhammad sebut molek ke Tuhan-Tuhan kita ya ta. Ambil peluang, ambil peluang. Ambil peluang situ tu, fak budak-budak ada titik alia dengan dia tu. Sungguh. Ya dia halah itu. Ada arah. Dia hak yang dhaif ni pelat-pelat sungguh terjadi kedhaifan dia. Lalu itulah Nabi pun diberitahu oleh Jibril katanya membaca surah saat ni kat atas manusia tu. Manusia buat belah mana belah mana. Nah, cerita dah serupa dengan puak-puak manusia duk tafsir pelat-pelat. Ni orang panggil ambil peluang tafsir tepat hak nampak nak serupa dengan hak dia tu. Tengok ya kata ni tengok sakang kita dah ni. Tu. Sebutlah tu sakang dah. Sebut Lata dia, sebut Uzza dia tu sakang. Nah, itu dikatakan dan tidaklah kami utuskan. Tu ayat ni sesuai dengan tu. Sebelum engkau wahai Muhammad. Nah, ni ayat nak gi beritahu kepada Nabi Muhammad akan hakikat pekerjaan rasul-rasul Allah. Bila dia nak alah tu marinya uji abalah tu. Dia katakan ma arsalna min qablika min rasulin, dan tidaklah kami utuskan sebelum engkau seseorang rasul ataupun nabi, malaikat apabila ia bercita-cita. Dia bercita-cita tu apabila ia membaca ke, tu mana bercita-cita. Nah, ataupun rasul tu cita-cita nak jadi apa dia? Sesuatu kaum dia dapat faham ke? Nah, apabila dia cita-cita alqasyaitanu fi umniyatih, syaitan serai masuk dalam cita-cita dia tadi, atau bacaan dia tadi. Syaitan masuk. Nah, masuk di kalangan orang hak umum ni tanda katanya Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran kepada orang ramai dengar. Dan orang ramai zaman musyrikin dulu, orang kafir pun duk dengar Quran juga. Nari nak cang tepat hak dia berasa kata boleh ambil pedah tu, dia cang ambil. Nampak dah tu. Jadi orang Islam sama telah orang kafir pun dengar agak. Lepas tu ia dengar ia sama erti orang Islam dengan kafir zaman tu bukan seperti zaman learning. Sama arak kan? Orang kafir pun arak juga. Islam sama telah masa tu. Jadi dia mari tafsir pasal lolek-lolek dia tu lah. Tak dengar tu. Lalu tu Allah Ta'ala kata alqasyaitanu fi umniyatih. Allah Ta'ala campurkan syaitan ke atas lidah dia tu bagi apa yang dia tu nak. La ilaha illallah. Fayansakhullahu ma yulqi syaitan. Maka Allah Ta'ala menghapus, menghilang, membinasakan perkara yang syaitan itu mencampak ke dalam
pahami Al-Quran kepada setengah-setengah manusia. Ini ulama banyak dia duk tafsir betul-betul seperti ini, penyelewengnya dari segi faham makna Quran. Penyelewengnya segi makna Quran tu mendapat wahyu daripada syaitan-syaitan juga. Mendapat wahyu daripada syaitan-syaitan supaya tafsirlah betul serati dengan apa hak dia duk nak buat daripada benda-benda batil dalam beberapa karakter-karakter ayat. Bukan baca secara habis dak ayat tu, yang ambil sekat-sekat tu dia ambil buat alasan kepada dia nak masuk dalam ayat ni juga. Jadi syaitan ni selalu dia alqas syaitanu fi umniyatih. Allah Ta'ala pun membatalkan benda tu. Summa yuhkimullahu ayatih. Kemudian Allah Ta'ala meneguhkan ayatnya. Kemudian Allah Ta'ala yuhkimuha minal batil. Menyelamatkan ayat dia daripada fahaman-fahaman batil, pentafsiran-pentafsiran menyeleweng. La ilaha illallah. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Ta'ala tu sangat-sangatlah mengetahui dan sangat-sangat bijaksana. Tujuan dua perkara. Satunya liyaj'ala ma yulqis syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa innaz zalimina lafi shiqaqin ba'id. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Supaya menjadikan para yang hak syaitan duk tafsir atau duk ambil peluang Nabi baca Quran tu tafsir menurut kehendak dia tu sebagai satu fitnah bagi orang-orang yang dalam hati dia tu sakit dan hati-hati kerah. Hati kerah ni baru sebut benda tak molek ke hasad dia lalu. Allah apa Tuhan kuasa itu lalu, ya Allah. Kalau lek molek tak nak royak tak masuk. Katuk. Boleh tak molek pakra. Jala. Menganggap boleh lah. Na'udzubillah min dalik. Fitnah kepada orang balas tu. Orang hati sakit. Setengah daripadanya orang munafik hati sakit. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lalu itulah. Dan hati keras. Wa inna zalimin. Dan sungguhnya orang-orang zalim tu Allah Ta'ala kata. La ilaha illallah. Lafi syiqaqin ba'id. Dalam keadaan yang perseteruan yang sangat jauh daripada nikmat dan rahmat Allah Ta'ala. Dalam perseteruan sama. Syiqaq. La ilaha illallah. Itulah orang-orang kafirnya. Na'udzubillahi min dalika. Oleh itu maka ikhwan yang sembilan sekalian, janganlah kita tu mendapat ihak ataupun pemberansangan daripada syaitan yang selalu mengkhianati umat manusia ni. Melalui kadang-kadang ambil ajaran Quran juga. Seperti mana ayat yang berbunyi fa'buduh hatta ya'tiyakal yaqin. Ya kita tafsir katanya tak ada apa dah puak-puak agama ke apa? Agama tak semaya. Ya tak ada kena gapo dah. Yakin dah ya tu. Beribadat pada Allah ni selama mana tak yakin. Beryakin sudah. Tak apa dah. Ifak itu ni fak yakin dah tu. Tak kena semaya, tak kena gapo. Tu dia panggil alqas syaitanu fi umniyati belaka tu. Alqas syaitanu fi umniyati wallahu taala alam. Dan begitu juga banyak-banyak lagi alqas syaitanu fi umniyati ni. Makna idza haddatsa alqas syaitanu fi hadithihi. La ilaha illallah. Lalu itulah Allah Ta'ala menjauhkan seorang rasul dia tu daripada gapa dia mentafsirkan ayat-ayat Allah Ta'ala pasal menyokongkan ajaran-ajaran batil. Na'udzubillahi min dalika. Lalu itulah
puak-puak hak ada syak nifak dan sebagainya, maka dia tu jadi sukalah. Nah, sebab dia tu orang yang tak jujur. Wa innaz zalimina lafi shiqaqin ba'id. Na'udzubillah min dzalik. Yang keduanya balik orang beriman lah mana? وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقِّ. Dan supaya dapat mengetahuilah orang-orang beriman yang mempunyai ilmu yang manfaat, bahwasanya ayat itu adalah al-haqqu min rabbik, kebenaran dari Tuhan engkau. Fayu'minu bihi, maka berimanlah mereka itu dengannya. Fa alladzina utul ilma tu fatukhbita lahu qulubuhum, maka jadi rendah lembut lah baginya, jadi tunduklah bagi Allah itu oleh hati-hati mereka itu, atau bagi ajaran tadi. Hati dia tu tunduk, beriman serta tunduk kepada ajaran itu. La ilaha illallah, la ilaha. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata pula, wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. La ilaha illallah. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala selalulah memandu orang-orang yang beriman kepada jalan yang betul. Tidak hidup ngaru, faham salah-salah, pelak-pelak yang ditafsir daripada ayat Quran sampai menyeleweng dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi itulah gapada natijah daripada alqasyaitanu fi umniyatihi itu, itulah natijahnya. Na'udzubillahi min dzalika, natijah yang tidak molek. Adapun natijah molek, maka itulah hak kita dah harapkan, iaitu waliya'lamal ladzina utul ilma annahu alhaqqu min rabbik fayu'minu bihi, maka dia tu beriman dengannya. Nah, tidak capo-capo dengan hak lain. Nah, bahkan dia beriman dengan kitab penuh-penuh. Tidak ada bercampur dengan japi itu, japi ini. Tidak bercampur dengan faham salah begitu dan begini. La ilaha illallah. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Nah, dunia ni tak ada syak sekabut dah. Dia bawa pergi perjalanan benar, mengikut jalan benar, dan dia tu mendapat hidayah dari Allah, mendapat taufik dari Allah untuk menyalahi benar batil dan menjauhi benar batil. Dan akhirat esok dia tu berjalan di atas siratul mustaqim yang membawa kepada tingkat-tingkatan yang tinggi dalam syurga dan menjauhkan mereka itu daripada azab api neraka yang cukup dia mengerikan. Itu sebagai satu berkata Ibnu Jarir, Dhahak ada gaya iza tamanna, makna iza tala, baca ayat Quran. Nah, Ibnu Jarir kata hadzal qaul ashbahu bi ta'wilil kalam. Ini perkataan itu lebih dekat kepada makna dok takwil perkataan Allah Taala begitu begini, jauh daripada maksud sungguh. Tu. Itu tafsir daripada Ibnu Jarir sendiri. Nah, kita jangan sama sekali mentakwil ayat Quran pergi kepada benda-benda yang jauh, nasallahu salam, daripada makna asal dia, na'udzubillahi min dzalik. La haula wala quwwata. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. Dan senantiasalah orang-orang kafir dalam keadaan syak terhadap Al-Quran. Allah, sadaqallahul azim. Yang hidup royak barang betul, dah dia royak agak tetap ada dalam dunia ni. Siapa kemat bagi Allah Ta'ala royak? Ni di Allah Ta'ala lah royak.
Orang kafir ni tak ada berhenti-berhenti, dia syak kepada bagian dalam Quran. Kalau zaman dulu ya dengar Nabi baca ayat kepada puak dia. Allah ni kalau kita uji Quran pun ya, kalau Tuhan tak hadil ladina amanu ila siratal mustaqim dia jadi paling tafsir pasal sangat gitu. Tak. Jadi kalimah wala yazal ni supaya wala yazaluna yuqatilunakum tu juga. Tak ada berhenti-berhenti dak pisah nak memerangi orang-orang Islam. Hak ning wala yazal. Kalimah ya yazal ni sama-sama akan ada. Sampai kiamat ni. Dalam keadaan syak, dalam keadaan ragu, tidak yakin dengan Quran ni, kata mari daripada Allah Ta'ala, dia tak yakin. Ini mukhbiran anil kuffar. Allah Ta'ala cerita mengenai orang kafir, annahum la yazaluna fi miryatin ay fi syakkin wa raibin min hadzal Quran. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab itulah hatta sehingga ta'tiyahum datang kepada mereka itu as-sa'atu oleh hari kiamat baghtatan hal keadaan mengejut. Situ barulah dia tu mana Quran. Sebab itu kita kena pisah, menyebarkan ajaran Quran kepada umat manusia supaya bila keadaan mengejutkan dia tu, dia teringat pada kita dan selamatlah kita daripada soalan Allah Ta'ala. Kata, apa kamu tak sampai Quran kepada mereka? Kita kena menyampaikan Quran kepada mereka. Baghtatan tu mana? Mengejut. La ilaha illallah. Maksud sa'ah ni, kata setengah ulama'nya, mati dia tu. Kata setengah ulama'nya, sa'ah ni iaitu kiamat sungguh. Orang ada yang kiamat sungguh. Orang tak ada yang kiamat sungguh, mati dia. Dapat kita sa'ah kubra, sa'ah sughra. Siapa tak ada sa'ah kubra, ada sa'ah kubra sughra. Sa'ah sughra ialah mati. La ilaha illallah. Waktu sakaratul maut, waktu tu dia teringat. Dia berasa nak pada Quran, sebab Fir'aun nak mati. Amanna billadzi amana bihi banu Israel. Kami beriman dengan Tuhan. Dia tak kata dengan Allah kak, dengan yang beriman dengannya oleh Banu Israel, oleh Puak Musa. Tapi tak ada faedah beriman situ, waktu nyawa dah lakum dah. Tak ada faedah ke apa. Au ya'tiyahum azabu yaumin aqim, atau datang kepada mereka itu oleh azab pada hari yang tak ada faedah sekabuk. Dia sedar benda tu. Yaumin aqim ni hari yang tak ada kebaikan baginya. La ilaha illallah. Kata setengah ahli tafsir kata ialah hari Badar. Waktu dia tu hancur nyetebal di Islam turun gitu. Situ bayar khabar. La ilaha illallah. Kata setengahnya iaitu hari kiamat lah, yaumul aqim ni. Hari kiamat. Hari kiamat. Itu yang ditafsir oleh Ikrimah. Dan itulah agak lebih. Kata setengah Dhahhak tafsirlah tu, Al-Hasan pun tafsirlah tu juga. Itulah perkataan betulnya. Dah itu. La ilaha illallah. Al-mulku yawma idzin lillah. Al-mulku yawma idzin lillah. Bermula kerajaan, kekuasaan pada hari itu adalah hanya bagi Allah. Supaya kita kata Maliki yaumiddin, Tuhan kepada hari agama. Tuan kepada hari agama, Raja kepada hari agama. Kalau kita nak baca Malik, tu baik mana Tuan kepada hari agama. Kalau nak baca Maliki yaumiddin, boleh tak baca dua-dua tu dia panggil qiraatani mutawatiratan. Dua qiraat yang mutawatir dua tu. Maliki yaumiddin ataupun Maliki yaumiddin. Main tu baca tak ada secara mat. Maka dua tu
boleh baca kedua, sah kedua dan mutawatir sama sedak dari segi qiraat dua tu. Cuma tempat kita jangan duk baca hak pandak takut dia tak faham tu ya. Nah, hak pandak tu makna raja, malik. Kalau panjang tua, malik. Dua-dua tu adalah qiraatan mutawatiratan. Qiraat yang mutawatir. Nah, terutama kalau kita dipelajar apa, kita nak baca sekali lah ni tak ada apa. Kita semaya sore baca sekali lah ni tak ada apa. Nah, kalau semaya tu jaga-jaga jangan baca pelat-pelat kerana orang tak ada nak faham, menyebabkan mereka tu salah faham. Nah, itu mana kata al-mulku. Nah, kerajaan itu pada hari itu, iaitu hari Aqim tadi, ialah lillah, hanya kepunyaan Allah Ta'ala sahaja. Nah, la ilaha illallah. Yang tidak ada lagi siapa-siapa nak pergi dakwa hukum pemerintah pada tu. Bahkan orang besar-besar lah dunia semua tu jadi apa halu supaya semut jalan. Puak ya tu, puak besar-besar supaya semut. Jijak dia puak-puak orang tamadah rakyat-rakyat. Jijak puak dia. Nah, congak pala-pala, congak ekor-ekor sekali kat tu sekali kat ni. Tapi tak apa. Nah, tak apa. Itulah la ilaha illallah, hari kiamat belah tu. La ilaha illallah, qina adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, minta peliharalah azab kamu pada hari yang kamu bangkitkan hamba-hambamu yang dipenuhi dengan azab pada masa itu. Yahkumu bainahum, Allah sahaja yang berhukum di antara mereka itu, sama ada mereka itu tu orang Islam atau orang kafir, hukum dia tetap. Tu kita berdoa. Nah, Allahumma inna abiduka banu abidika banu imaik, nawasina biyadik, madin fina hukmuk, adlun fina qada'uk. Tu kita kecek. Dan kita berdoa, kita kecek dengan Allah Ta'ala benar tu. Kita yakin kata, hukum kamu tu mari lama dah. Dan ada hukummu ya Allah. Pala kami, dai kami ni duk di antara kuasa genggaman kamu. Kami tak kuasa gapa-gapa. Itu makna nawasina biadik, di tangan kamu, di kuasa kamu. La ilaha illallah. Bagaimana orang Islam itu faham dan merendah diri hanya kepada Allah Ta'ala Al-Wahidul Qahar, tidak bersyirik dengan dia sedikit pun. Al-mulku yawma idzin lillah, yahkumu bainahum, berhukumlah ia di antara mereka itu. Mari duk taksim ke apa. Nah, falladzina amanu wa amilus salihat, ni natijah hukum tu baik ni. Ni hukum Allah terbaiklah ni. Maka orang-orang yang beriman dan beramal salih fi jannatin na'im. Allahumma inna nas'aluka jannatin na'im ya Allah, waj'alna fiha bi rahmatika ya arhamar rahim. Dan orang-orang yang beriman dan beramal salih dihukumkan supaya dimasukkan ke dalam syurga-syurga na'im yang penuh dengan nikmat-nikmat, tu mana syurga na'im. An-na'imul muqim alladzi la yahul wa la yazul wa la yabid, tidak akan apa dia tak berubah. Nah, tidak hilang, nikmat yang tidak hilang, tidak berubah. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir pula, wa kadzdzabu bi ayatina, dan mendusta dengan ayat-ayat kami, faulaika lahum adzabun muhin, maka mereka itu adalah azab yang paling menghinakan dia itu adalah bagi mereka itu. Allah, ya manusia, dengarlah perkataan Tuhan kamu ini. Tuhan kamu Tuhan kepada manusia semuanya. Nah, maka siapa dia menetak ayat-ayat Allah Ta'ala, maka inilah kesudahannya ialah azabun muhin. Takutlah kepada azab yang menghina umat manusia, orang Islam, orang kafir. Takutlah kepada perkataan janji persiapan Tuhan kamu yang cukup benar, tidak bercampur dengan dusta sekabut.
Allah Ta'ala tambah satu kumpulan lagi, iaitu walladzina hajaru fi sabilillah, dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah Ta'ala kerana mencari keredaan Allah semata-mata, bukan kerana mencari habuan dunia. Itu maknanya hajaru fi sabilillah. Nah, dalam hadis apa dia, innamal a'malu binniyat, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Itu dalam hadis Nabi ayat pada kita. Hijrah ni ada dua puak. Satunya hijrah kerana Allah dan Rasul dia, tidak ada selain daripada ikhlas, tolak ke hijrah kerana Allah. Nah, tujuan halal hijrah adalah kerana Allah. Adapun pergi kerana mencari habuan dunia, maka itu bolehlah bagai dunia. Tidak salah, bukan salah dak, tapi boleh bagai dunia. Nak keluar fi sabilillah ni bukan satu benda yang mudah. Apa hijrah fi sabilillah ni? Bahasa dia dah hijrah yang bertujuan untuk nak menegakkan ajaran Allah Ta'ala dan mencari nusrah bagi agama Allah Ta'ala. Summa qutilu, kemudian dibunuhkan dia dalam perjuangan jihad. Au matu, ataupun mereka mati dengan tak ada kena bunuh pak. Nah, mati atas gapo dia hampar biasa. La yarzuqannahumullahu rizqan hasana. Tetap Allah Ta'ala memberi rezeki kepada mereka itu akan rezeki yang baik. Rizqan hasana ni ialah syurga lah. Rizqan hasana supaya tadi kita tengok apa dia Allah Ta'ala janji, katanya apa dia rizqan apa dah tadi belum, iaitu rizqun karim, rizqun hasan, ajrun karim, ajrun hasan, semua tu ulama kata adalah syurga. Dunia ni adalah benda biasa sahaja. Itulah balasan Allah Ta'ala menegas. Allah Ta'ala tegah dalam ayat dia, katanya orang yang berhijrah kerana mencari keredaan Allah untuk menegakkan agama Allah, maka baginya rezeki yang cukup baik daripada syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innallaha lahu khairur raziqin, dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik yang memberi rezeki. Allah Ta'ala tu adalah sebaik-baik yang memberi rezeki. La ilaha illallah. Kemudian la yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu, sebagai nak menyempurnakan apa dia balasan Allah Ta'ala lagi kepada orang-orang yang berhijrah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah mereka itu dimasukkan. Dimasukkan mereka itu akan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah Ta'ala tadi, akan tempat masuk dalam syurga yang mereka itu rasa puas hati. Yardaunahu ni rasa puas hati. Allah Ta'ala masuk tempat dia sangat-sangat puas hati. Wa innallaha la'alimun halim, dan sesungguhnya Allah Ta'ala tu sangat-sangat mengetahui dengan niat-niat baik hamba dia, atau niat hak kurang-kurang sikit, tapi dia halimun, lagi pula sangat penyabar, tidak marah, tidak mudah apa dia menurunkan azabnya ke atas orang yang bersalah sikit-sikit dan sebagainya. Dikatakan halim. Allah Ta'ala ada yang kecek terhadap orang mukmin enggak? Halim selalu. La'alimun halim. Zalika, demikian itulah urusan yang kami telah cerita ke atas kamu, hei manusia.
wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bihi thumma bughiya 'alaihi. La ilaha illallah. Barang siapa yang digapa dia akibatkan, yang disiksakan, yang digapa dia turunkan dengan turunkan siksaan dengan umpama perkara yang diseksa dengannya, summa bughiya alaih, kemudian gapa dia puak dia tu dizalimkan dengan mengeluarkan dia daripada kampung halamannya. La ilaha illallah. La yansurannahu Allah. Allah tetap menolong akan dia. Allah tetap menolong akan dia. Barang siapa yang aqaba bimithli ma uqiba bihi, apa dia bertindak terhadap satu pihak dengan seumpama apa yang dia dibertindakkan ke atasnya, kemudian dizalimkan ke atasnya. Allah Ta'ala kata la yansurannahu Allah. Allah Ta'ala tetap menolong akan dia. Allah Ta'ala tetap menolongkan orang macam tu. Innallaha la'afuun ghafur. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu sangat-sangat pengampun, lagi pula sangat-sangat, lebih kurang afun tu maknanya pengampun juga. Memberi maaf, lagi pula mengampunkan dosanya. Ini kata setengahnya diturunkan ayat ini mengenai dengan sahabat-sahabat yang berjumpa dengan orang-orang musyrikin pada bulan Muharram. Maka orang muslimin tu royak kita ni pada bulan Muharram tak boleh nak perang. Maka fak musyrikin tu tak dengar, nampak peluang dah ni, nampak nak boleh periak pada dia katik sikit tu, nyagi perang juga, nyagi serai puak-puak orang Islam juga. Orang Islam pun dia pertahan diri ya, sebabnya dia tak seperang pada bulan haram. Lalu tu Allah Ta'ala kata wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bih. Sekadar tu ya, orang pertahan diri dan mau wak dia lah, dia wak klik lah tu, sekadar tahan ya. Summa bughiya alaih, kemudian dia tu dizalimkan ke atasnya. La yansurannahu Allah. Allah Ta'ala tetap menolong orang belah tu. Kena zalim lah, kena zalim. Innallaha la'afuun ghafur. Sungguhnya Allah Ta'ala tu adalah sangat-sangat pengampun, lagi pula pengampunkan dosa, pemaaf, lagi pula pengampun dosa. La ilaha illallah. Itulah ikhwan yang saya sekalian, kita pada hari ini boleh di hari akhir dah kita tu, dari segi nak tafsir ayat dalam suratul Haji, sebanyak 60 ayat sahaja kita boleh tafsir dalam selama 10 hari kita dalam i'tikaf. Mudah-mudahan Allah menerima pentafsiran kita sebagai amal salih, dan pendengaran akan tafsir sebagai amal salih. Wallahu ta'ala a'lam wa huwa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.